Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sambungan tentang hadis yang lepas, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahuda innallaha lamma harrama alaihim shuhumaha jamaluh thumma ba'u fa'akalu thamanah. Qatalallahu al-yahud, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat satu kumpulan ataupun satu bangsa dan juga agama, iaitu dikenali sebagai Yahudi, yang mana annallaha lamma harama syuhumaha, tak kala Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan lemak yang diambil daripada bangkai, jamaluh, mereka cairkannya. Lemak adalah sesuatu yang bersifat beku, keras. Apa yang dilakukan oleh golongan Yahudi ini, jamalu, mereka mencairkannya. Summa ba'u, kemudian mereka jual. Fa'akalu thamanah, kemudian mereka makan daripada hasil jualan tersebut. Jadi inilah Nabi SAW cuba menzahirkan sikap ataupun perangai orang-orang Yahudi, yang mana mereka ini cuba mencari helah. Mereka adalah orang yang bijak. Asalnya Yahudi ini orang bijak, dan sehingga sekarang pun mereka dikenali sebagai bangsa yang bijak. Saya pernah menyebutkan beberapa kali, apabila Nabi SAW tiba di Madinah, budaya masyarakat Arab di Madinah lain, tak sama dengan budaya Arab di Mekah. Perubahan dilihat penduduk Madinah ini lebih berilmu, lebih pengetahuannya lebih luas berbanding Arab di Mekah. Rupa-rupanya sebab mereka bergaul dengan Yahudi. Ini bermaksud bila kita berkawan dengan orang baik, kita jadi baik. Kawan dengan orang pandai, kita jadi pandai. Itu dipanggil persekitaran kita akan membentuk dan juga memberi kesan. Sebab itu orang-orang Madinah sewaktu zaman Nabi terdahulu, mereka dilihat lebih bertamadun daripada orang Mekah. Dari sudut mereka tidak mengamalkan perkara-perkara yang bercanggah dengan hak asasi manusia, seperti mana membunuh, menzalimi hak orang lain, menindas dan sebagainya. Kerana mereka bergaul dengan Yahudi, kerana Yahudi sudah pun maju ke depan sewaktu itu. Tetapi satu perangai dan juga sikap Yahudi ini, mereka cuba mencari helah. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala haram sesuatu, itu haram semualah. Kan kita dah bincang yang lepas, apabila Nabi SAW mengatakan bahawasanya arak, bangkai dan babi itu haram. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Banyak manfaat dia. Yastasbihu bihan nas, boleh dijadikan sebagai alat
untuk menyalakan pelita. Wa yudhinal bihal julud, boleh dijadikan sebagai alat untuk kilatkan kulit. Itu kegunaan lemak. Maka Nabi menjawab, la huwa haramun, tak boleh, dia adalah haram. Maka bila Nabi SAW mengatakan haram ini, maka ulama berselisih tentang apakah yang diharamkan di sini. Majoriti, terutamanya mazhab Syafi'i, mengatakan haram di sini adalah haram bentuk penjualan, bukan haram bentuk penggunaan. Jadi kalau penggunaan dari sudut nak guna yang tidak ada kesan ataupun tidak ada kena-mengena dengan tubuh badan kita, tidak bersangkut paut dengan pakaian kita, maka dibenarkan. Tetapi kalau bersangkut paut, ada kena-mengena, berkaitan dengan tubuh badan kita, maka tidak boleh, sebab dia najis. Ini adalah pandangan daripada Al-Imam Syafi'i, kerana dia mengatakan jawapan Nabi yang kata haram itu adalah dari sudut pertanyaan, iaitu jual, bukan guna. Namun ada satu lagi mazhab yang dipanggil Hanafi, mereka beranggapan yang tak boleh di sini adalah tidak boleh digunakan. Okey. Kemudian Yahudi ini dia pandai. Bila dia tak boleh guna lemak itu, dia cairkan lemak. Ini dipanggil cuba mencari helah, mengelak. Sama juga contoh mudah, bila kita sebut daging babi tak boleh makan, dia kata saya tak makan, kan? Saya tak makan, saya guna, saya jadikan kata apa, kulit dia. Kata tak boleh. Dalam Quran sebut daging dia, walahmal khinzir. Ini kalau orang yang cuba faham Quran, dia tolak hadis, dia akan faham dia. Dia akan faham yang dimaksudkan dengan babi itu adalah haram makan daging saja. Sebab dalam Quran Tuhan sebut lahma. Lahma ni maksudnya daging. Kalau macam tu, bulu dia boleh pakai, kulit dia boleh guna. Sebab dalam Quran cuma sebut daging saja. Jadi akibat apabila dia tidak melihat kepada hadis, tidak membaca hadis, tidak belajar hadis, dia hanya semata-mata berpegang dengan Quran sahaja, maka dia akan pakai kulit babi, dia akan guna bulu babi, sebab dia kata haram makan saja. Tapi bila dia baca hadis, Allah Subhanahu Wa Taala bukan haram makan saja, apa semua jenis penggunaan yang nama dia yang ada kaitan dengan babi. Haram secara mutlak, bukan daging saja. Ini penting. Sebab tu Al-Quran sebagai matan dia panggil teks yang perlu dihuraikan melalui hadis. Kerana yang lebih faham Quran ni adalah Nabi lah. Yang lebih faham Quran adalah Nabi, dan yang lebih faham hadis adalah ulama. Begitulah seterusnya. Kemudian apa perangai Yahudi? Summa ba'u, kemudian mereka jual. Dah kata lemak tu tak boleh, tak boleh. Lemak bangkai tidak boleh diambil manfaat dari sudut penjualan. Maka Yahudi ni dicairkan lemak, dijual. Macam juga dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang perangai Yahudi. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang hari Sabtu. Hari Sabtu ni adalah hari kebanggaan ataupun hari keagamaan bagi Yahudi. Macam kita hari Jumaat. Tuhan kata jangan kamu menangkap ikan pada hari Sabtu, kerana hari Sabtu itu adalah hari yang mulia di kalangan Yahudi. Tetapi mereka tidak menangkap hari Sabtu. Hari Ahad mereka ambil, mereka letak jaring hari Sabtu, hari Ahad mereka ambil ikan tu. Ni kata apa? Cuba mencari helah. Bila kata kami tak tangkap pada hari Sabtu, kami ambil hari Ahad, hari Sabtu kami letak jaring saja. Ni perangai dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata fakunu qiradatan khasiin. Ada dua tafsiran di sini tentang qiradatan. Ini adalah ataupun monyet. Mereka diubah menjadi fizikalnya menjadi seperti monyet,
Tafsiran yang kedua adalah perangainya seperti perangai monyet. Jadi orang-orang dulu apabila melanggar perintah Tuhan, Tuhan bayar on the spot. Sekarang tak adalah begitu, ditangguh adanya dosa dan juga pahala. Summa ba'u fa'akalu thamalah. Maka di sini banyak hukum yang boleh digali daripada hadis ini. Jual dan makan hasil jualan. Dia kata saya tak makan, saya jual dia. Sama. Dia tak makan. Dia kata orang Islam tak boleh makan. Tak boleh makan babi, tak boleh makan bangkai, tak boleh makan binatang yang disembelih tapi tidak syar'i. Sembelih ayam tetapi ayamnya tidak menepati rukun-rukun sembelih, maka dianggap sebagai menjual bangkai. Lepas tu makan pula duit tu dianggap sebagai haram. Begitu juga kaedah dia pada setiap benda ataupun sesuatu yang tidak boleh dimakan, tidak boleh diambil hasil jualan, walaupun dijual kepada bukan Islam. Itu kaedah. Kemudian habis hadis itu, kemudian kita masuk hadis yang seterusnya tentang ikhtilaful mutabayi'in. Apabila berlaku pertelingkahan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi, iaitu penjual dan juga pembeli. Daripada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ikhtalafa al-mutabayi'an wa laysa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah aw yatatarakan. Ini tentang panduan yang diajar oleh Islam tentang apabila melibatkan penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli, apabila kita membeli sesuatu dan ataupun kita menjual sesuatu, tetapi berlaku perbalahan di antara penjual dan pembeli tentang harga, tentang barang, maka apa solusi yang diberikan oleh Nabi? Fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah. Maka yang menjadi panduan ataupun yang boleh didengar apabila tidak ada bukti. Dia masalah ni, bila tak ada bukti ni, tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka pembeli itu ada hak. Pembeli itu ada hak. Penjual, bila berlaku pertelingkahan antara pembeli dan penjual tentang harga sebenarnya, contoh, semua saya nak beli dengan harga 1,000. Lepas tu masa nak beli, penjual kata tak, saya tak cakap pun 1,000. Saya cakap 1,500. Kan, saya cakap 1,500. Saya dengar 1,000. Jadi saya tak ada bukti, dia pun tak ada bukti. Saya tidak ada saksi, dia pun tak ada saksi. Maka Nabi kata fal qawlu rabbus sil'ah. Maka yang benar, yang menjadi yang betul dalam isu ni adalah penjual. Au yatatarakan, ataupun cancel, tak payah beli langsung. Dia dalam bab muamalat ini, objektif utama dalam muamalat adalah nafi gharar. Gharar ni unsur tipu daya. Sebab tu kita tengok ada beberapa bentuk penjualan yang dilarang oleh Nabi. Nabi mengharamkan riba, mengharamkan jual dalam bentuk begitu begini. Banyaknya bentuk penjualan yang dilarang adalah matlamat utama dia adalah menafikan tipu daya di sebelah penjual ataupun pembeli. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW naha an gharari fil bay'. Nabi SAW mengharamkan, melarang ada unsur tipu daya, baik dari sudut pembeli ataupun penjual. Dalam isu ni, sebenarnya unsur penipuan di dalam bab jual beli ni bukan benda baru. Kita baca dalam surah Al-Mutaffifin. Tatfif, mutaffifin tu merujuk kepada orang yang menipu di dalam sukatan ataupun timbangan.
Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang yang buat benda macam ni. Kita tengok takkan dah sekilo, macam biar betul sekilo, sikit dah sekilo dah. Rupanya dia ejal simbang tu bagi berat. Itu dipanggil apa? Tatfif. Tuhan kata apa? Kecelakaan bagi orang macam ni. Allazina idza talu 'alan nasi yastawfun. Bila dia ukur, bila disukat, bila dia timbang, dia ada tipu, dicurang. Itu maksud yastawfun. Bahkan budaya begini dilakukan oleh kaum-kaum yang dipanggil sebagai kaum Madian. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami utuskan kepada penduduk Madian ini Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kata apa? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian Nabi Syuaib kata wala tanqusul mizan wala tanqusul mikyal wal mizan. Jangan kamu kurangkan timbangan dan jangan kamu kurangkan sukatan. Sebab budaya macam ni sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk Madian. Mereka menipu. Kalau belian yang jenis ada sukat ini bubuh dalam bekas, ukur penuh bekas tu, okey, itu harga dia. Menipu. Tak penuh lagi, dia dah penuh, dia letak barang bawah bagi nampak tinggi. Ataupun dari sudut timbangan, sebenarnya tak cukup sekilo, tapi dia adjust bagi jadi sekilo. Ini dipanggil apa? Golongan begini celaka. Maka ni bukan budaya baru yang berlaku kepada kaum Nabi Syuaib. Lama lah. Kemudian datangnya Nabi SAW, sahabat mengatakan nah Rasulullah SAW an bai'il gharar. Kerana menipu adalah terutamanya yang melibatkan bentuk proses jual beli ni. Sebab itu kalau kita tengok kenapa diharamkan riba. Riba bila disebutkan dalam Quran, maka dia akan merujuk kepada riba yang nama dia nasi'ah. Nasi'ah ni riba yang bertangguh. Saya hutang, saya meminjam RM10,000. Contoh, saya berjanji untuk bayar bulan depan, hujung bulan. Kemudian tiba hujung bulan, saya tak dapat bayar hutang sebab memang tak ada duit. Tak ada duit, bukan sengaja tak bayar. Kalau sengaja tak bayar, Nabi kata apa? Mutilul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Orang yang ada duit, dia boleh bayar tapi dia tangguh, dia malas nak bayar. Maka itu adalah satu bentuk kezaliman Nabi kata. Tapi memang tak cukup duit langsung nak bayar RM10,000. Maka saya minta tempoh tangguh lagi sebulan. Maka dia akan jadi berapa? RM20,000. Tak mampu lagi, tangguh lagi, dia akan jadi RM30,000. Itu yang dimasukkan adha'afan mudha'afah. La ta'kul riba adha'afan mudha'afah. Jangan kamu mengamalkan riba berlipat kali ganda. Yang pinjam asalnya RM10,000, tak mampu sampai akhirnya kena bayar RM100,000. Mati tanpa sempat ataupun tanpa mampu membayar hutang. Anak dia yang masih lagi bayi kena tanggung hutang bapa RM100,000. Tak tahu apa pun, lahir-lahir kena tanggung hutang. Ini budaya jahiliyah yang saya sebutkan sebagai budaya orang Arab Mekah, bukan Madinah, orang Arab Mekah. Maka berlaku bentuk penindasan. Yang kaya makin kaya, yang miskin tak kaya-kaya. 7 keturunan pun tak boleh kaya. Diskriminasi berlaku. Sebab tu kalau dari sudut ekonomi pun, kalau negara yang ada jurang jarak begitu jauh, takkan maju lah. Yang miskin tak kaya. Golongan pertengahan ni kurang, tak stabil lah maksudnya. Golongan atasan ramai, golongan bawahan lagi ramai, pertengahan kurang. Maksudnya duit keluar masuk tu tak melibatkan orang pertengahan lah. Jadi ini dipanggil apa? Rosak ekonomi. Sebab itu Nabi SAW juga pernah berhutang. Hutang ni biasa ke hutang ni pelik? Tak pelik. Nabi pernah berhutang. Nabi SAW pernah nak beli makanan, tak ada duit. Baginda menggadaikan dar'un. Dar'un ni topi.
set pakaian perang yang diperbuat daripada besi cuma untuk satu mangkuk kurma, tapi tak ada duit nak beli, gadai kepada Yahudi. Tapi wafat sebelum sempat tebus balik. Maka sahabat Nabi menganggap itu adalah satu aset penting Rasulullah, maka dia beli balik dengan Yahudi itu dengan harga yang berlipat kali ganda. Sebab apa? Ini nilai. Jadi hutang adalah biasa, Nabi juga berhutang. Yang luar biasa adalah tak bayar. Yang luar biasa buat-buat lupa. Sampai orang yang memberi hutang tu kena tanya banyak kali. Saya tanya banyak kali, bila nak bayar hutang saya, macam saya pula hutang dia. Dia kata, awak tulislah. Saya yang berhutang, saya yang memberi hutang, takkan saya kena catat? Itu dah terbalik. Awaklah yang kena catat. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, Allah kata apa? Idza tadayantum bidainin faktubuh. Bila kamu berhutang, maka tulis, catat hutang kamu supaya kamu tak lupa. Kalau buat baik, seeloknya kita lupa. Apa kebaikan yang kita pernah buat, sebaiknya kita lupa, supaya tak bercakap-cakap benda tu. Tapi kalau hutang, jangan buat lupa. Kalau buat salah, jangan lupa. Buat baik, lupakan kebaikan yang pernah kita buat. Maka objektif, saya ulang balik tadi, objektif utama di dalam muamalat ni, hubungan sosial sesama manusia, adalah menafikan sebarang bentuk tipu daya, sama ada pada pihak pembeli ataupun pihak penjual. Sebagai contoh, banyak sekarang ni penjualan berlaku atas talian, jual beli online. Maka ini juga ada konsep dalam hadis. Nabi SAW bersebut benda ni lama dah. Dia panggil sebagai bai'us salam. Penjualan dipanggil bai'us salam, pre-order, ataupun beli atas talian. Syarat dia apa dia? Apa yang kita order itu yang sampai. Ini tidak, order lain sampai lain. Maka penjualan itu tidak sah. Itu dianggap sebagai bentuk menipu. Ini objektif utama adalah menafikan dia. Tadi Nabi SAW mengatakan fal qawlu rabbus sil'ah. Maka apabila bukti tidak ada, penjual pun tak ada bukti yang mengatakan dia jual dengan harga 1,500, pembeli pun tidak ada bukti yang mengatakan dia dengar yang penjual kata 1,000, maka solusi dia adalah dengar cakap penjual. Penjual ada hak. Saya tahulah barang saya memang nak jual 1,500. Ataupun solusi yang diberikan oleh Nabi adalah au yatatarakan, ataupun tinggal, tak payah jual, saya pun tak nak beli. Itu apabila berlaku pertelingkahan. Begitulah kita akan jumpa satu kaedah yang besar dalam Islam tentang apa? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ini hadis. Keterangan bukti saksi ke atas orang yang mendakwa, sumpah ke atas orang yang didakwa. Contoh, kita nak sabitkan kesalahan orang. Kita tuduh orang tu tak curi, kita kata dia curi. Lepas tu dia kata saya tak curi. Okey, betul ke awak tak curi? Okey, mana bukti awak tak curi? Mana bukti awak tak curi? Mana saksi awak tak curi? Ini kaedah mana belajar ni? Awak yang sabitkan kesalahan saya, awaklah bawa bukti. Itu kaedah Nabi ajar. Sesiapa yang menuduh seseorang, sesiapa yang failkan kesalahan seseorang, maka dialah pihak bertanggungjawab bawa bukti, bawa saksi. Orang yang didakwa tak perlu bawa saksi, tak perlu bawa bukti, sebab dia nak nafi benda tu. Sebab tu Nabi kata yamin ala mudda'i. Apa? Yamin ala man ankara. Siapa yang mendakwa, maka dia bawa bukti.
siapa yang didakwa dia kena sumpah. Ini tiba-tiba kita dakwa, kita yang sumpah. Macam mana? Saya tuduh orang, okey awak curi, sumpah awak curi. Habis hak dia nak pertahan diri dia macam mana? Kita dah ambil hak dia, apa dah? Kita dah bersumpah. Ini jangan, kena letak pada tempat yang betul. Sumpah tu bukan milik orang yang mendakwa. Sumpah tu milik yang didakwa. Dia nak pertahankan diri dia dengan sumpah sebab dia tidak ada bukti. Sebab apa dia tidak ada bukti? Sebab dia nak nafi benda tu. Orang yang menafikan sesuatu, dia tidak perlu bawa bukti. Orang yang tuduh sesuatu, itu yang perlu bawa bukti. Ini kaedah Islam macam ni. Sebab itu, kalau macam situasi tadi, penjual itu dia tidak ada bukti. Dia tidak ada bukti. Maka pembeli juga tidak ada bukti. Maka solusi yang terbaik adalah ya tatarakan, tak payah belilah, tak payah jual, senang. Sebab yang ni tidak melibatkan siapa yang mendakwa, siapa yang didakwa. Okey. Itu kaedah dia, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Kemudian kita masuk hadis yang lain daripada Ibnu Mas'ud. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada hasil penjualan anjing. Kalbi ni anjing. Baik. Anjing ni dia dari sudut penjualan, dari sudut pemeliharaan, maka dia memang dilarang dalam agama kita, tak boleh. Tapi bukan bermaksud kita menghina dia. Dia binatang, dia makhluk. Maka dituntut untuk kita berbuat baik juga dengan makhluk ni. Sebab dalam hadis Muslim yang lain, Nabi SAW mengatakan ada seorang umat terdahulu yang masuk syurga dengan sebab beli minum kepada anjing. Itu menunjukkan apa? Bukan anjing ni dalam Islam dia ni binatang yang hina, bukan. Tetapi sebagai seorang Muslim, hukum dia tu, anjing tak ada apa, dia tak ada hukum. Bila kita sebut hukum, hukum itu tertakluk kepada manusia. Haram, makruh, wajib, sunat dan sebagainya, itu tertakluk kepada perbuatan manusia. Anjing bukan haram, dia tak ada hukum. Yang haram tu bila melibatkan manusia. Babi juga tidak haram, kerana dia binatang, dia tak ada hukum. Yang ada hukum bila melibatkan perbuatan manusia dengan dia. Itu baru dipanggil ada hukum. Contoh, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan apa? Nabi melarang, sahabat mengatakan Nabi melarang daripada hasil penjualan anjing. Anjing ni, orang dulu, orang Arab ni sinonim dengan anjing, tak boleh pisah. Orang Arab ni memang sinonim dengan anjing. Tapi bila Nabi SAW mengatakan kenapa tak boleh anjing ni, maka majoriti ulama mengatakan dia adalah ta'abbudi. Ta'abbudi ni benda yang tak boleh difikir dengan akal. Contoh, Nabi kata apa? Iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila anjing menjilat air dalam bekas. Contoh, depan rumah kita ada baldi penuh dengan air, tiba-tiba anjing ni dia minum air kat situ, maka perintah daripada Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim, tuangkan air, kemudian basuh bekas itu dengan tanah 7 kali basuhan, 1 kali daripada 7 itu dengan air tanah. Majoriti ulama bila mengulas hadis ini, mereka mengatakan sebab apa 7 kali, sebab apa tak macam basuhan najis biasa, ta'abbudi. Tak tahu kenapa 7. Tak tahu kenapa 7. Okay. Dan ada sebahagian lagi mengatakan kenapa 7, sebab dia adalah najis mughallazah. Itu yang dipahami oleh mazhab Syafi'i, Hanbali dan juga Hanafi. Sebab najisnya terlalu berat, maka disuruh basuh 7 kali. Tetapi Imam Malik bin Anas, ataupun kita panggil sebagai Maliki,
mereka mengatakan disuruh basuh itu adalah ta'abbudi, kerana tak ada reason. Memang tujuh, wallahualam, sebab apa? Tapi bukan sebab dia najis. Sebab itu Maliki tidak menganggap anjing itu adalah sebagai najis mughallazah. Kalau kita pergi di Morocco, mereka bermazhab Maliki, dan di Afrika yang bermazhab Maliki, mereka bela anjing berkeliaran dalam rumah, okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu Maliki. Tetapi majoriti menganggap dia adalah najis. Baik, kita ambil yang majoriti yang mengatakan najis. Cuma yang dibenarkan untuk dipelihara, yang dibenarkan untuk dipelihara itu adalah anjing yang dipanggil mu'allamah. Anjing yang dilatih, dia ada tugas dia untuk jaga rumah. Kalau rumah dia besar lah, jaga harta dia, jaga kebun dia, itu dipanggil anjing mu'allamah. Itu boleh dipelihara. Tapi untuk dijadikan sebagai haiwan peliharaan dalam rumah, buat macam kucing, jadikan pet, itu tak boleh. Orang Islam tak boleh benda ni. Bukan kita allergic dengan anjing tu, bukan kita menghina binatang ataupun haiwan yang bernama anjing tu. Dia sama seperti haiwan lain. Tetapi dari sudut hukum, tapi dari sudut apa? Hukum. Dari sudut ar-rifqu bil haiwan, ini memang dituntut dalam Islam. Berbuat baik dengan haiwan memang dituntut. Cuma dari sudut selaku Muslim, anjing itu kedudukan dia dianggap sebagai najis yang berat. Sama seperti babi, dianggap sebagai najis yang berat, ataupun dalam istilah fiqh dipanggil sebagai mughallazah. Maka sebab itu kita tidak memelihara dan jadikan sebagai haiwan kesayangan, buat macam kucing, tak boleh. Maka kalau sesiapa yang menjual beli anjing, duit tersebut haram dimakan. Itu yang dimasukkan naha Rasulullah SAW an samanil kalbi wa mahril baghi. Yang kedua, Nabi SAW melarang mahril baghi. Mahar ni asalnya, mahar ini adalah kita panggil mas kahwin lah, senang, bahasa mudah, yang diberikan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan yang ingin dikahwin. Baghi ini maksud dia pelacur. Jadi di sini dia menjual khidmat ataupun dia menjual diri dengan harga sekian-sekian, maka duit itu dalam hadis ini Nabi kata haram dimakan, tak boleh. Kenapa Nabi menggunakan perkataan mahar? Ni. Kenapa Nabi menggunakan perkataan mahar? Ini adalah merujuk kepada seolah-olah ia menghalalkan perbuatan tersebut. Maka sebab itu dipanggil sebagai mahar. Itu dalam bentuk perli. Itu dalam bentuk apa? Perlian daripada Nabi SAW. Dia anggap benda itu boleh. Kalau terdesak ke boleh ke? Tak boleh. Jadi dalam isu bolehkah dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat boleh buat apa saja? Tak. Walaupun ada kaedah dalam Islam, ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat benda haram boleh jadi halal. Ini kaedah. Darurat menghalalkan, mengharuskan, bukan menghalalkan. Ad-daruratu, dalam keadaan darurat mengharuskan perkara yang diharamkan sebelumnya. Tapi kaedah ini tidak boleh difahami secara umum. Bukan semua bentuk boleh jadi boleh, bukan semua bentuk boleh jadi halal. Ada beberapa keadaan yang tertentu sahaja. Sebagai contoh dalam bab pemakanan saya, dalam bab makan, dalam keadaan darurat sehingga melibatkan nyawa, kalau tak makan confirm mati, maka baru dibenarkan makan makanan yang haram, seperti bangkai dan sebagainya. Itu keadaan famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Dalam Al-Baqarah Tuhan sebut apa? Siapa yang dalam keadaan darurat, dalam keadaan terdesak, dia boleh makan makanan yang sebelumnya haram, tapi jangan melampau lah, jangan berlebihan lah. Okey.
fala isma alih, maka tidak ada sebarang dosa kepada dia. Tapi bolehkah dalam keadaan darurat seorang perempuan itu menawarkan khidmat? Dia menawarkan khidmat ataupun dia melacurkan diri untuk makan contohnya. Dia menawarkan khidmat sebab alasannya darurat, maka tak boleh. Ini jangan dipahami secara umum. Kaedah yang saya sebutkan tadi, ad-daruratu tubihul mahzurat. Baik, yang ketiga, Nabi melarang juga wa hulwanul kahin. Hulwanul kahin adalah, kahin ini adalah tukang tilik, bomoh ataupun tukang tilik yang minta upah. Kalau awak nak tentukan nasib awak sekian, okey, bayar jumlah sekian. Jadi bomoh ataupun tukang tilik ni tahu ke benda-benda yang akan datang? Perkara-perkara gaib ni tahu ke? Nabi pun tak tahu. Sebab tu Nabi kata apa? Man ata kahinan, siapa yang berjumpa dengan apa nama kita panggil, tak kisahlah, bomoh ke, tukang tilik ke, pawang ke, apa ke, fayusaddiqu bima yaqulu, lalu dia beriman, percaya apa yang diucapkan oleh tukang tilik bomoh tersebut, faqad kafara bima jitu bihi, maka dia telah menolak apa yang aku bawa datang. Jadi kalau percaya kepada tu bomoh, kepada tukang tilik ni, maksudnya dia tak percaya Nabi. Dia lebih percaya kepada bomoh lagi berbanding Nabi SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala alhamdulillahi rabbil alamin.